السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم أو في هذا الفيديو سوف نتعلم عن الجملة الإسمية. الجملة الإسمية nominal sentence في اللغة العربية والجملة الإسمية. عندنا الجملة الإسمية في هذا اليوم الإسمية. So, ما هي الجملة الإسمية? Apa itu الجملة الإسمية? So, jom kita tengok. الجملة الإسمية. جملة إسمية. Kita pernah belajar sebelum ni maksud perkataan isim ataupun al-ismu. Apa makna al-ismu? Al-ismu adalah nouns. So, al-jumlah al-ismiyah adalah nominal sentence ataupun al-jumlah allati tabda'u bil ismi. Apa maksud al-jumlah allati tabda'u bil ismi? Iaitu jumlah ataupun ayat yang bermula dengan isim. So, apa-apa sahaja ayat dalam bahasa Arab yang bermula dengan isim, yang bukan bermula dengan fa'il ataupun yang bukan bermula dengan kata kerja, itu kita panggil dia sebagai al-jumlatu al-ismiyatu. So, contoh al-jumlah al-ismiyah yang bermula dengan isim, contoh dia macam apa? Kalau kita tengok dalam buku teks, muka surat fi safha 150, muka surat 150. Contoh dia adalah contoh macam al-halibu sakhinun. Al-halibu sakhinun. So, al-halib kat sini adalah isim. So, macam mana kita tahu dia adalah isim? Nampak tak? Dia bermula dengan alif lam. So, apa-apa sahaja yang bermula dengan alif lam, dia adalah isim. So, contoh yang kedua yang ada dalam buku teks juga. Contoh dia adalah at-talibu zakiyun. At-talibu zakiyun. At-talibu adalah isim sebab dia ada alif lam. So, ini adalah contoh jumlah ismiyah. So, tadi kan saya dah cakap jumlah ismiyah adalah al-jumlatu allati tabda'u bil ismi. Ayat yang bermula dengan isim. So, macam mana kita nak buat ayat yang bermula dengan isim ataupun al-jumlatu al-ismiyatu? So, dia ada beberapa kaedah dia. So, yang pertama, jumlah ismiyah dia akan terbahagi kepada dua bahagian dalam jumlah ismiyah. Untuk contoh yang paling simple yang saya bagi tadi ni, kita ada dua bahagian. Kita tengok bahagian yang pertama dulu. Apa yang kita ada pada bahagian yang pertama? Bahagian yang pertama tadi saya kata jumlah ismiyah adalah jumlah yang bermula dengan isim. So, bahagian yang pertama mestilah al-ismu. Dan untuk topik untuk level 1 al-jumlah al-ismiyah, kita akan belajar satu jenis sahaja, which is al-ismu akan ditambah dengan al-ismu juga. Indana al-ism dan al-ism. Tapi apa beza isim yang pertama dan apa beza isim yang kedua? Kalau awak tengok balik pada contoh yang ada dekat dalam buku teks dan contoh yang saya tulis di sini, cuba tengok isim yang pertama. Isim yang pertama dia ada alif lam. So, syarat yang pertama untuk isim yang pertama, dia mesti ada alif lam campur isim. Maksudnya apa? Kita tak boleh mulakan dengan ayat ataupun al-jumlah al-ismiyah dengan isim yang tak ada alif lam. So, isim yang ada alif lam baru betul. Isim tak ada alif lam tak betul. Contoh, kalau saya kata halibun.
sakhinun. Ini tak jadi. Ini bukan jumlah ismiyah. Tapi kalau saya kata al-halibu sakhinun, ini baru jadi jumlah ismiyah. Sebab apa? Sebab isim dekat depan ada alif lam. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua, isim yang kat depan ni dia akan berbaris dhammah. Dia tak boleh terima tanwin sebab apa? Sebab dia dah ada alif lam di depan. Isim yang ada alif lam di depan tak akan terima tanwin di hujung. Sebab tu kalau awak tengok dekat sini, dia punya ayat dia adalah apa? Al-halibu, at-talibu. So, kita ada al-halibu dengan at-talibu. Itu yang kedua. So, untuk menjadi perkataan pertama dalam jumlah ismiyah, kita memerlukan isim yang ada alif lam. Dan isim tersebut kenalah berbaris dhammah. So, itu bahagian yang pertama dalam jumlah ismiyah. Bahagian yang kedua dalam jumlah ismiyah adalah perkataan yang kedua dalam jumlah ismiyah. Which is, yang ni. Kalau dalam ayat ni kita ada sakhinun. Kita ada zakiyun. So, macam mana ataupun apa syarat untuk jadi isim yang kedua dalam jumlah ismiyah? Syarat yang pertama, isim tersebut tak perlu ada alif lam. So, maksudnya dia boleh terus datang dengan isim. Contoh dia kat sini nampak. Sakhinun, zakiyun. Kita boleh je lagi cakap apa? At-talibu najihun. Ataupun at-talibu mujtahidun. So, hadhihi al-amthila lil jumlah al-ismiyah. Syarat yang pertama untuk isim yang kedua, dia tak perlu ada alif lam. Dan yang kedua, bila dia tak ada alif lam, bermaksud dia perlu menerima tanwin. Sebab tu dekat belakang ni semua tanwin. Nampak tu? Sakhinun, zakiyun. Kat sini, dia perlu menerima tanwin. Dan tanwin tersebut berbaris apa? Baris dhammatain, baris depan. So, secara conclusion ataupun secara ringkasnya, kedua-dua isim dalam jumlah al-ismiyah adalah isim yang berbaris depan. Cuma bezanya adalah isim yang pertama ni, bahagian yang pertama ni, isim dia mesti ada alif lam. Dan isim yang kedua ataupun bahagian yang kedua dalam jumlah ismiyah, isim dia tak perlu ada alif lam. Itu sahaja beza di antara isim yang pertama dan isim yang kedua dalam jumlah ismiyah. So, contoh lain yang awak perlu tahu ataupun benda lain yang awak perlu tahu adalah kalau bahagian depan ni, isim depan ni berbentuk muzakkar, yang bahagian belakang isim yang kedua pun perlu berbentuk muzakkar. Kalau isim bahagian depan ni berbentuk muannas, bahagian belakang ni pun perlu berbentuk muannas. So, contoh yang saya boleh bagi. Kalau saya kata al-muallimu nasyitun. Sebab apa? Sebab al-muallimu kat sini, al-muallimu dekat depan ni adalah muzakkar. Hadha huwa muzakkar. So, bila muallim kat depan muzakkar, yang belakang ni pun akan jadi muzakkar. Nampak tak dia muzakkar juga? Dan awak perhatikan, perkataan pertama ada alif lam. Perkataan kedua tak ada alif lam. Contoh kalau saya nak tukar al-muallim ni kepada muannas. So, al-muallim, muannas kepada muallim adalah al-muallimatu. So, bila kita guna perkataan muannas di depan, al-muallimatu, automatically ayat yang belakang ataupun perkataan kedua akan jadi muannas juga. Which is dia akan jadi
Nasyitatun. Nasyitatun. So, al-muallimatu. Awak tengok al-muallimatu ada ta marbutah. Maksudnya ini adalah muannas. Muannas. So, bila dia adalah muannas, awak kena buat juga benda yang belakang ni. Dia punya perkataan kedua dalam jumlah ismiyah. Jadi, muannas juga. So, ada dua benda lah yang awak kena make sure awak ingat. Yang pertama, jumlah ismiyah. Dia bermula dengan isim. Dan isim tu, isim yang pertama mestilah ada alif lam dan berbaris dhammah. Manakala isim yang kedua, tak perlu ada alif lam dan dia ada tanwin sebab dia dah tak ada alif lam. Dan yang ketiga awak kena tahu adalah kalau perkataan pertama muzakkar, perkataan kedua pun muzakkar. Contohnya, al-muallimu muzakkar. So, perkataan kedua nasyitun muzakkar juga. Kalau perkataan pertama muannas, perkataan kedua pun akan jadi muannas juga. Contohnya, al-muallimatu nasyitatun. Al-muallimatu ada ta marbutah di muannas. So, nasyitatun pun akan ada ta marbutah untuk tunjukkan dia muannas. Dan jumlah ismiyah dia tak boleh dua-dua tak ada alif lam macam ni. Halibun sakhinun. Ni salah. Dia kena jadi al-halibu sakhinun. Yang depan kena ada alif lam, belakang tak ada alif lam. Kalau dua-dua ada alif lam pun salah. Dia tak jadi jumlah ismiyah. Contoh macam saya kata al-halibu as-sakhinu. Ni pun salah juga. Dia tak jadi jumlah ismiyah. Sebab tadi syarat jumlah ismiyah, perkataan yang pertama sahaja ada alif lam. Perkataan yang kedua tak ada alif lam. So, itu sahaja berkenaan dengan al-jumlatul ismiyatu, which is ayat yang bermula dengan isim. Al-jumlah allati tabda'u bil ismi. So, awak dah belajar dah berkenaan dengan jumlah al-ismiyah. Awak boleh buka buku muka surat 150 ataupun boleh jawab latihan yang saya attach sekali dekat dalam post hari ini. So, هذا فقط أو نكتفي بهذا القدر. فهذا هو الموضوع في هذا اليوم. شكرا لكم جميعا وعليكم أن تجيبوا عن الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.